Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai korang, saya Tuan. Hari ini saya kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Firdaus Muhammad Yusof di 191031. Rakan-rakan saya yang lain iaitu saudari Nik Adin Dadifa binti Ahmad Nomansyah di 191021. Saudari yang seterusnya ni Adlin Dayana binti Ahmad Nomansyah di 191020. Saudari seterusnya Nur Zarifah Faika binti Azman di 191020. Dan saudara yang terakhir iaitu Nazmi bin Edi Khairul iaitu di 191032. Say hi, say hi. Say hi, say hi. Good morning. Okay, isu okay. Hari ini apa yang dalam perbincangan kami pada hari ini antara isi kandungannya ialah yang pertama kami akan membuat pengenalan at-tasyabuh. Apakah itu at-tasyabuh dari segi istilah, dari segi pandangan-pandangan ulama. Yang kedua adalah dalil mengenai at-tasyabuh. Yang ketiga pandangan mazhab mengenai at-tasyabuh. Yang keempat isu mengenai at-tasyabuh. Yang kelima pemakaian kaedah fiqh dalam isu at-tasyabuh. Yang keenam pengaruh at-tasyabuh di kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Yang ketujuh kesan at-tasyabuh. Yang ke-8 kesimpulan yang terakhir baru rujukan. Okey, kita pergi kepada pengenalan at-tasyabuh. Apakah itu at-tasyabuh? Perkataan tasyabuh ini berasal daripada bahasa Arab. Asal katanya iaitu syabaha, iaitu merujuk kepada penyerupaan kepada sesuatu ataupun persamaan warna dan sifat. Okey. Tasyabuh ni juga boleh disebut sebagai syibh ataupun syabah dan syabih. Sebab itu pada mulanya saya memperkenalkan tajuk ini kepada Ustaz. Ustaz macam tak dapat cam. Apakah itu tasyabuh? Tasyabuh tu apa? Ustaz tak dapat cam. Rupanya Ustaz, apa yang Ustaz faham adalah syabah atau syabah. Maksud dia yang sama. Dan seterusnya saya akan terangkan tasyabuh ini menurut salah satu ulama iaitu menurut Mujam Al-Mujiz, iaitu perkataan tasyabuh ini adalah bermaksud menyerupai atau meniru antara sesuatu dengan yang lain sehingga mengelirukan. Sebagai contoh macam kita tahu kita tahu jantina ni ada dua, iaitu wanita dan lelaki. Dan bila kita melakukan satu penyerupaan sampai kita dapat membezakan ini lelaki atau perempuan, maksud dia itu. Dari segi istilahnya menurut Al-Khazi, salah satu ulama juga, tasyabuh adalah ungkapan yang menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan dirinya serupa dengannya dalam hal tingkah laku, pakaian ataupun sifat-sifatnya. Macam saya kata tadi, tingkah laku dia, pakaian dia, cara dia pakai, cara dia sab dia kan. Okey, seterusnya. Menurut Al-Munawi pula, tasyabuh ini bermaksud berhias seperti mana mereka berhias berusaha mengenali sesuai dengan perbuatan mereka, berhalak dengan akhlak mereka, berjalan seperti mereka berjalan, menyerupai mereka dalam pakaian dan sebahagian perbuatan mereka. Menurut Ashraf bin Abu Al-Hamid, Balqa'an, tasyabuh sebagai penyerupaan orang Muslim terhadap orang kafir pada satu perkara yang tidak termasuk dalam kategori masalah yang muktabar. Masalah yang muktabar ni apa? Iaitu masalah yang muktabar ni adalah masalah yang macam terkenal, macam masalah yang terkini. Keunikan yang terdapat antara ini adalah pendekatan untuk mengeluarkan perkara penyerupaan masalah al-muktabarah, iaitu masalah yang diiktiraf oleh nana syarak daripada kategori tasyabuh yang dilarang ataupun diharamkan. Sebagai contoh macam at-tasyabuh ni ada juga kebaikan dan keburukan dia. Kalau nak tahu apa seterusnya, keburukan kita next terus. Okey, saya akan terangkan tentang dalil at-tasyabuh pula. Terdapat banyak dalil syarak khususnya daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyentuh secara langsung atau tak langsung mengenai perbuatan at-tasyabuh ni. So dalam ni merupakan hadis utama mengenai at-tasyabuh, dan ini juga apalah yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu. Wasallam bersuskan ketika di hadapanku hari kiamat dengan pedang sehingga beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak mensyirikkannya
Dijadikan rezekiku di bawah bayangan pedang dan dijadikan hina dan kecil barang siapa yang menyalahi urusanku, dan barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia adalah kalangan mereka. So ini merupakan dalil menunjukkan betapa yang tasyabuh ni sangat dilarang dalam Islam. Beberapa para ulama telah mentafsirkan hadis ni dan beri makna. So yang kita pergi pada yang pertama, Imam Al-Hafiz Ibnu Kathir. Hadis ni menunjukkan larangan keras dan amaran bagi sesiapa sahaja yang menyerupai orang kafir, tak kisahlah pada ucapan, perbuatan, pakaian, perayaan, ibadah dan juga lain-lain perkara yang tak disyariatkan serta ditetapkan ke atas kita. And next, kita pergi pada Sheikh Al-Azim Abadi yang menukilkan pandangan Al-Munawi dan Al-Qumi. Yang dimaksudkan dengan hadis ni ialah berpakaian dengan pakaian mereka, juga menyerupai cara mereka serta menyerupai perlakuan dan perbuatan mereka. Al-Imam Al-San'ani menyebut hadis ni menunjukkan sesiapa yang menyerupai atau meniru orang yang fasik, orang kafir atau pembuat bid'ah, maka dia adalah golongan daripada kalangan mereka, iaitu sama seperti mereka, di mana dia meniru apa yang khusus bagi mereka seperti pakaian, tunggangan atau gerak-geri mereka lah. Ibn Abdul Alba pula menyebut siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia daripada kalangan mereka atau dihukum bersama mereka, atau siapa sahaja yang bertasyabuh pada perbuatan mereka, keadaan mereka, dan ini secara umumnya dimaksudkan dengan mengikutlah, iaitu meniru perbuatan mereka. Next. Al-Kalabazi berkata, dia daripada kalangan mereka dengan maksud dikira bersama dengan mereka dan golongan mereka. Ini kerana manusia ni dikenali berdasarkan dengan zahir tubuh badan mereka, sedangkan yang batin tak diketahui melainkan Allah SWT. Al-Munawi pula berkata, hukumnya sama seperti hukum mereka kerana setiap maksiat diwarisi daripada satu ummah dan umat-umat yang Allah binasakannya. Justeru, sesiapa saja yang menyerupai dan bertasyabuh dengan satu-satu umat, maka dia termasuklah dalam golongan tersebut. Okay, next kita pergi kepada pandangan mazhab mengenai al-tasyabuh. Macam biasa mazhab ada 4, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kita pergi pada mazhab Hanafi, iaitu Zain al-Din Ibnu Nujaim al-Hanafi. Dia jelaskan tentang keharaman al-tasyabuh ni ketika dia berbicara dalam masalah tempat makan, minum dan wewangian dari emas dan perak, dengan kata jika dalam makanan dan minum dilarang menyerupai orang-orang kafir, maka sama juga lah dengan wewangian kerana ia merupakan perkara dalam benda yang dipakai, sehingga adanya dalil larangan menyerupai orang-orang kafir dalam makan dan minum berlaku juga dengan yang sejenisnya, iaitu dalam hal pemakaian dan penggunaan. Hal ini kerana ia termasuk dalam bentuk yang berlebih-lebihan dan hedonisme serta bentuk tasyabuh, padahal Allah telah berfirman dalam Al-Aqaf ayat 20, kalian telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan dunia. Kita pergi pada mazhab Maliki. Al-Qurtubi ketika menafsirkan surah Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa lanjut, maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Qurtubi dia kata, janganlah kalian mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kerana apa? Mereka telah diberikan kitab Taurat dan Injil, lalu mereka abaikannya dalam jangka waktu yang panjang. So, ini merupakan pernyataan Al-Qurtubi yang merupakan pernyataan daripada mazhab Maliki dan menjelaskan tentang larangan tasyabuh dan orang kafir. So kita pergi pada mazhab Syafi'i. Ibnu Al-Qasir dalam surah Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman sama juga dalam mazhab Maliki tadi, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antaranya adalah orang-orang yang fasik. Al-Hafiz Ibnu Al-Qasir berkata dalam menafsir ayat di atas, kerananya Allah telah melarang kaum mukminin untuk bertasyabuh kepada mereka dalam perkara apapun, baik yang sifatnya usul maupun yang hanya merupakan furuk, iaitu cabang. Okay, next. Imam Al-Sayyuti ini merupakan salah seorang pengikut mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa
seorang Muslim ni tak sepatutnya bertasyabuh, iaitu menyerupai orang-orang kafir dalam hari perayaan mereka. Itu juga tak boleh menyepakati mereka di atas hal itu. Dalam tafsir ayat Al-Jasiyah ayat 18 hingga 19, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sesekali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siasaan Allah SWT. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. So apa yang dimaksudkan dengan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui ini ialah seorang itu cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang batil. Next. So Allah berfirman kepada Nabi SAW, demi sesungguhnya kalau engkau menurut hawa nafsu mereka setelah datang kepada kamu, iaitu yang telah diwahyukan kepada kamu, iaitu apa yang telah diwahyukan kepada Nabi, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim. Jika demikian firman Allah SWT kepada Nabi, maka bagaimana keadaan selain Rasulullah, itu manusia sendiri? Jika menyerupai orang-orang kafir seperti perbuatan mereka yang tak diizinkan Allah dan Rasulullah SAW dan mengikuti mereka dalam perkara yang khusus iaitu agama mereka. Contohnya macam ramai tokoh kaum muslimin yang tahu tentang ilmu zahir tapi diorang tak memiliki ilmu yang batin. Lalu mereka melakukan perkara sedemikian pada perayaan orang-orang kafir dengan menyerupai umat-umat tersebutlah. Nabi SAW juga telah bersabda, di antara orang yang paling teruk sesaannya pada hari kiamat adalah seorang yang alim, yang Allah tidak memberi manfaat kepada dia dengan ilmunya, iaitu dengan mengamalkannya. Maksudnya seorang yang paling teruk sesaannya ni ialah orang yang alim, yang dia tak mengamalkan ilmunya. So, kita al-tasyabuh, iaitu menyerupai orang-orang kafir adalah haram walaupun tak mempunyai tujuan menyerupai seperti mereka, dengan dalil hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia adalah kalangan mereka. So, mazhab Hambali, di antara ulama mazhab Hambali yang masih membahas tasyabuh dalam Ibnu Taymiyah dalam kitabnya Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim li Mukhalafat Ashab al-Jahim. So dalam kitab ni ia menyatakan tentang terdapat beberapa dalil Al-Quran, hadis, ijma' yang menunjukkan perintah untuk membezakan orang-orang kafir dan larangan menyerupai orang-orang kafir secara umum. Hal ini mencukupi seluruh perintah untuk membezakan orang kafir secara umum maupun sebahagian pada perkara-perkara tertentu lah. Di samping itu, Ibnu Al-Qayyim Al-Juziyah dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqi'in menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah melarang tasyabuh dengan ahli kitab dalam hadisnya, seperti sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak melaksanakan solat, tidak melaksanakan solat, maka berbezalah dengan mereka. Maksudnya orang Yahudi ni tak solat. So orang Muslim ni solat. Untuk membezakan antara orang Yahudi dengan orang Muslim ni ialah solat. So dalam riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Next. Okey, seterusnya saya akan sampaikan mengenai isu-isu mengenai at-tasyabuh. Isu-isu mengenai at-tasyabuh ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ada sampaikan beberapa isu-isu at-tasyabuh. Antaranya itu perkahwinan, perempuan menyerupai lelaki dan sebaliknya, kongsi raya, rumah terbuka, mengunjungi ibadat agama lain di musim perayaan, saling bertukar ucapan selamat, memakai pakaian kaum lain, memakai pakaian keagamaan seperti Santa Claus, amalan menyalakan api pelita dalam malam tertentu. Okey, saya akan menerangkan beberapa isu-isu yang tersebut. Mengenai perkahwinan, sedia kita maklum bahawa perkahwinan, amalan perkahwinan ini banyak yang kita menyerupai agama-agama barat dari sebelah barat. Contohnya dari segi pemakaian, dari segi perkahwinan. Kalau kita lihat dekat Malaysia ni, ramai orang melakukan perkahwinan ni dengan memakai pakaian yang menyerupai barat, seperti memakai blazer, memakai tie sebagainya, dan ganti perempuan memakai gaun dan sebagainya.
benda-benda tu sudah jelas bahawasanya benda tu perkara itu amatlah dilarang dalam Islam, kerana yang pertamanya adalah kita sentuh pasal aurat, ya, dia sebab pemakaian atasyabuh dari segi perkahwinan ini, daripada segi kita menuju budaya barat amatlah haram. Yang kedua adalah perempuan menyerupai lelaki dan sebaliknya. Perempuan menyerupai lelaki sebaliknya, kalau kita tengok sini kat Malaysia pun ramai yang orang wanita bertukar jantina, seperti saya tak nak sebut lah. Contohnya macam lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Apabila mereka terlalu obses sangat, terlalu nak ikut-ikut sangat, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertukar jantina. Dalam Islam hanya menetapkan dua jantina saja, lelaki dan perempuan. Tidak ada istilah lelaki boleh jadi perempuan dan tidak ada istilah perempuan boleh jadi lelaki. Contohnya perempuan menyerupai lelaki dan contohnya perempuan tersebut dia melakukan pembedahan untuk membuang ciri-ciri wanita di dalam diri dia, macam itu. Selain itu saya nak ambil contoh mengenai memakai pakaian kaum lain. Memakai pakaian kaum yang lain ni, contohnya ni isi dia sama macam memakai pakaian keagamaan. Amalan memakai pakaian agama lain ni, contohnya kita boleh ambil daripada dalam musim perayaan. Contoh yang paling ketara kita boleh dapat tengok, boleh dapat lihat adalah dalam pemakaian pakaian Santa Claus. Pemakaian Santa Claus oleh orang Islam ini pada musim sambutan perayaan Islam. Obsesi terhadap perayaan ini menyebabkan orang Islam tanpa segan-segan memakai pakaian tersebut. Okey. Yang seterusnya mengenai contoh terakhir saya, amalan menyalakan api pelita dalam majlis tertentu. Perlimbatan contohnya dalam ada satu peristiwa ni, iaitu dalam agama Hindu ada satu perayaan Deepavali. Biasanya orang Hindu ni dia memasang pelita yang susun dalam barisan contohnya. Dan kita pun orang Malaysia, orang Islam pun sendiri tasyabbuh mereka dengan sebab benda ni dah menjadi satu adat. Kalau macam contoh hari raya kan. Hari raya kan kita ada pasang pelita kat luar rumah kan. Ada pasang pelita kat luar rumah. Dalam Deepavali pun ada juga dia pemasangan pelita. Tapi kalau ada macam dalam satu agama Hindu ni, contoh macam agama Hindu ni dia akan pasang pelita bila contoh macam ada satu peristiwa Raja Naragasura yang kejam, macam amalan meletak pelita dalam masyarakat Hindu ni, dalam masyarakat Deepavali ni, orang panggil macam amalan candlelight vigil. Macam candlelight vigil ni macam satu penyembahan dan sebagainya lah. Kalau kita tengok kalau macam agama Hindu pun dia akan letak pelita, susun pelita sama macam keliling rumah kan. Kita pun letak pelita juga kan masa hari raya kan. Mereka pun letak pelita juga tapi untuk melakukan penyembahan. Aktiviti yang macam gitu memanglah tentunya haram bagi kita, kerana api ataupun cahaya yang mereka signifikasikan kan, contoh dalam agama Deepavali tu dia membawa maksud yang tidak baik. Seterusnya macam isu mengenai menghadiri rumah ibadat ataupun rumah terbuka ataupun menghadiri ibadat agama lain kan. Kita boleh katakan contohnya macam perayaan keagamaan orang bukan Islam. Contohnya macam pernyataan macam orang Islam sendiri yang join sambutan Taipusam. Sebab kadang-kadang contoh kalau bila kita dah amalan mengunjungi ni dia tak salah dalam sisi agama. Tapi dia macam bila buat perayaan ni, contoh macam orang barat nak buat Happy Mother's Day, kita pun nak buat Hari Ibu.
Dia macam itulah. Semua amalan yang dekat atas ni, semua isu-isu ini ada sebahagiannya adalah bersalahan dengan pertukaran agama Islam yang melarang perbuatan berkenaan dan merupakan salah satu genjala tasyabbuh yang kini yang sedang tersebar luas dalam masyarakat Islam. Jadi apa jadi dia? Jadi itu je lah mengenai isu-isu mengenai tasyabbuh yang boleh saya kongsikan. Terusnya Okey. Seterusnya kita akan pergi ke aplikasi pemakaian kaedah kawaid fiqhiyah. Dekat sini kita ada dua cara, tapi saya akan terangkan yang pertama, iaitu sesuatu perkara itu dia bergantung pada objektif ia dilakukan. Objektif di sini bermaksud niat. Jadi sebelum kita masuk, kita kenal dulu apa maksud niat. Niat dari sudut etimologi ni dia bermaksud maksud dan keinginan hati untuk melakukan itu. Maksudnya semua isu itu dikira sebagai atasyabuh. Sebab ada satu isu tu dia selagi mana ia tidak ditetapkan dengan niat, ia tidak dikira sebagai atasyabuh. Jadi ia bermaksud satu perkara itu tidak akan dikira sebagai atasyabuh selagi mana ia tidak disertakan dengan niat. Contohlah macam perkahwinan tadi, apa semua. Ikutkan kalau budaya bersanding apa semua tu kan budaya macam Buddha lah, Hindu, bila diorang berkahwin mesti diorang akan buat persandingan apa semua. Tapi kalau niat dia bukanlah untuk meniru atau untuk buat ikut cara amalan dia tu bukan dikira sebagai tasyabbuh. Sebab dalam Islam pun ada juga macam itu dikira sebagai adat macam tak ada pun dikira sebagai tasyabbuh dekat sini. Jadi tasyabbuh tu dia terjadi apabila seseorang itu dia melakukan sesuatu dengan mempunyai tujuan untuk meniru pihak. Macam contoh, Ibnu Abidin ada memberikan komen tentang di mana ia bermaksud jika ianya diniatkan maka pada hakikatnya penyerupaan terhadap mereka tu tidak dimaksudkan pada setiap perkara, bahkan hanya pada perkara-perkara yang dikeji dan apa yang diniatkan untuk penyerupaan. Contoh kalau kita macam betul-betul 100% kita ikut amalan dia. Kita ikut amalan dia apa semua kan. Baru dia kira tasyabbuh. Tapi kalau niat kita tu hanya untuk menghebahkan perkahwinan kita, nak suruh orang kenal, masa nak suruh orang tahu yang kita ni dah berkahwin, itu bukan dikira tasyabbuh. Keadaan ni dia membawa maksud selagi mana seorang tidak meniru dari segi amalan keagamaan atau penyembahan mereka, maka hal itu tidaklah dikira sebagai tasyabbuh. Macam saya cakap tadi, maksudnya seseorang tu selagi mana tak tiru amalan keagamaan macam penyembahan berhala ke apa, kalau contoh dia letak dekat majlis persandingan tu berhala. Jadi dekat situ barulah dikira tasyabbuh, maksud dia meniru amalan tersebut. Macam ada juga dalam beberapa hadis di mana satu perbuatan tu sesuatu perbuatan yang meniru orang kafir itu diharamkan. Namun di sini selagi mana perbuatan itu tidak bercanggah sehingga dia berlebih-lebihan maka ia diharuskan. Berlebih-lebihan macam contohlah rumah terbuka. Chinese biasa dia akan buat rumah terbuka. Lepas tu Melayu buat. Tapi niat orang Melayu, orang Islam nak buat rumah terbukanya hanya untuk mengeratkan lagi silaturahim, bukannya untuk meniru amalan tersebut. Kalau dia meniru amalan tersebut, macam dia ikut amalan orang Cina ataupun orang India, baru dikira sebagai atasyabuh sebab dia dikira sebagai berlebih-lebihan. Sebagai contoh, ada satu contoh lagi, macam selalunya orang pakai pakaian hitam, tapi tidak semestinya dia berniat untuk pergi berkabung. Macam orang Kristian selalu pakai, bila berkabung dia akan pakai baju warna hitam. Jadi kita kalau pakai baju hitam bukannya kita meniru perbuatan dia orang, tapi itu sebagai macam biasa je bagi kita. Takkanlah kalau kita pakai baju hitam je tak boleh dikira sebagai berkabung. Lepas tu apa-apa yang dilakukan oleh orang bukan Islam dari segi amalan ibadah, mereka yang boleh memberikan implikasi kafir kepada orang Islam tidak wajar untuk kita ikut kerana perbuatan itu adalah haram. Okey, kat sini macam amalan dia orang lah. Amalan kalau Kristian ada amalan dia orang, Buddha ada amalan dia orang, Chinese pun ada amalan dia orang. Jadi kalau kita tak meniru, ia taklah dikira haram. Tapi kalau kita meniru sehingga kita buat sesuatu perkahwinan ke, rumah terbuka ke, macam pemakaian Santa Claus semua ke,
Kalau kita sehingga meniru amalan diorang, baru dikira haram. Jadi segala perbuatan seperti malam berinai, bersanding adalah harus dan adat sahaja dan dia tidak dikira sebagai at-tasyabuh selagi mana tidak disertakan dengan niat. Macam kadang-kadang kan kalau macam orang Islam dia nak juga berinai. Sebenarnya berinai ni amalan orang macam Hindu kan. Dia orang selalu berinai sesuai henna tu kan. Jadi dia tak jadi tu bersanding ke malam berinai tu dikira sebagai adat je, bukan sebagai at-tasyabuh. Okey. Kita pergi kepada kaedah kedua. Kaedah kedua adalah keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Keyakinan tak hilang dengan keraguan ni maksudnya sesuatu perkara yang diyakini berlaku. Maksudnya benda tu kita dah yakin benda tu betul kan. Tiba-tiba apabila timbul sebarang keraguan selepas itu tidak akan menjejaskan keyakinan yang ada. Maksudnya tiba-tiba orang tu meragukan benda tu. So dia tak akan menjejaskan apa yang kita dah yakin tu. Contoh dia firman Allah, macam mana sebagaimana firman Allah, dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak ataupun menentukan sesuatu dari kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Lepas tu apabila telah yakin satu perkara, kemudian tiba-tiba timbul syak tentang wujudnya sesuatu perkara yang menghilangkannya, maka perkara yang telah diyakini itulah yang telah diambil kira hinggalah yang disabitkan itu diyakini ada sebab yang menghilangkannya. Contoh macam mana Ed bagi tadi yang inai tu kan. Contoh benda tu kita dah yakin lah kan. Benda tu bukan atas syarah. Maksudnya sebab macam nak mencantikkan, nak nampak macam dia tu pengantin kan. So orang pakailah inai. So kita tak boleh nak cakap benda tu atas syabut. Tiba-tiba ada orang cakap tak boleh. Sebab apa? Sebab benda tu macam benda tu meniru gaya orang lain. So dia kata padahal kita dah yakin, kita tak contoh kita dah yakin aku pakai ni sebab bukan untuk meniru gaya orang lain tapi sebab untuk macam ni kalau orang pakai ini dia macam menceriakan lah majlis perkahwinan tu. So benda tu tak disebutkan sebagai at-tasyabuh pun. So antara percaya yang boleh digunakan dalam kaedah itu adalah sesuatu itu adalah kekal seperti asalnya. Maksudnya isu sesuatu perbuatan itu tidak akan dianggap sebagai at-tasyabuh melainkan perkara yang dikhususkan kepada mereka dari segi amalan agama atau adat. Maksudnya kalau kita pakai inai itu saja-saja nak tiru gaya apa tu macam orang Hindustan, memang niat kita memang nak tiru orang Hindustan, barulah disebut tasyabuh. Tapi kalau kita pakai sebab niat kita baik je, memang niat kita macam bukan untuk tiru gaya ataupun adat mereka, so dibolehkan. Jadi terdapat banyak dalil syarat yang menyentuh perkara ini secara langsung ataupun tak langsung. Sebenarnya banyak je yang cakap tu pasal tasyabuh ni. So tidak elok bagi orang tidak elok bagi orang Islam yang menyerupai orang bukan Islam pada perkara-perkara khusus bagi mereka sama ada dari sudut keagamaan ataupun dalam amalan adat seharian. Sebenarnya tak elok pun. Tapi kita boleh je pakai kaedah keyakinan tidak hilang dengan keraguan. So Rasulullah SAW melarang orang Islam untuk memakai baju yang direndam dengan air buah ataupun kesumbar. Sama juga macam yang Daus cakap tadi yang yang pelita tu yang dipawali. So kita tak boleh tiru. So kita kena betulkan niat kita dengan macam benda tu yang dan kita kena yakin lah benda tu bukan ke arah atas syabut tapi sebab adat je. Okay, seterusnya. Okay, sekarang saya akan ceritakan tentang pengaruh al-tasyabuh di kalangan orang Islam di Malaysia. Okay, Malaysia ni merupakan satu bentuk negara yang kaya dengan pelbagai kaum dan agama yang memang kita lahir kat Malaysia memang banyak betul budaya dan agama berbeza dan disebabkan berikut dia berlakunya pemindahan, peminjaman dan peniruan budaya antara satu masyarakat kepada masyarakat yang lain. Jadi namun begitu, tidak semua perkara yang membabitkan tasyabuh dilarang sekiranya perkara tersebut membawa manfaat kepada masyarakat Islam. Sebagai contoh, penggunaan sudu dan garfu yang dihasilkan oleh orang kafir dari barat. Namun,
Tasyabuh yang dilarang untuk dijadikan satu amalan adalah gejala penyerupaan yang boleh mendatangkan kemudaratan. Antaranya kemudaratan adalah menyerupai cara hidup orang bukan Islam, perayaan dan mengamalkan adat mereka sehingga sanggup menghilangkan jati diri dan identiti keislaman. Banyak persoalan tentang penggunaan ampau atau sampun masa hari raya yang telah berlaku, sebab bagi diorang penggunaan ampau ni macam kita meniru-niru diorang, sebab masa raya kan kita pas-pas duit, kita beri duit dengan menggunakan macam ada tu kan, kita bagi duit kat orang tu. Tapi kita tak boleh salah faham yang bahawa itu adalah satu perkara yang diharamkan mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar yang bermakna sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia sebahagian daripada mereka. Itu bukan hadis yang kita boleh saja-saja cakap itu dilarang. Okey, kalau dia cakap larang ikut satu kaum maka kita adalah orang kafir. Kita tak boleh lakukan. Tak. Kita kena faham betul-betul akan hadis tersebut. Dan seorang tokoh hadis dan imam mazhab Syafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki telah mengatakan peniruan amalan kafir ni terbahagi kepada 3. Dan ia adalah apabila kita reda dengan amalan kekafiran, makanya hukumnya jatuh adalah haram, berdosa besar dan hukumnya adalah kafir bagi kita. Dan unsur meninggikan syiar agama lain tetapi tiada niat dengan reda dengan kekufuran mereka, maka hukumnya berdosa besar dan juga haram. Tapi kita tak jatuh kafir, kita still Islam, tapi perbaikilah diri kita supaya kita tidak mengulangi perkara tersebut. Lepas tu yang ketiga adalah tiada niat sama sekali, maka ia adalah harus. Jadi jika seseorang itu dan ni lagi satu, ada kes juga yang berlaku di mana ada orang mempersoalkan penggunaan Facebook atau Zoom atau apa-apa aplikasi yang dibuat oleh orang-orang yang kafir, orang-orang barat, orang bukan Islam. Diorang cakap kalau kita menggunakan penggunaan aplikasi tersebut, maka adakah kita menyerupai mereka semua? Tidak. Jika seseorang itu berasa bahawa penggunaan sesuatu barang orang kafir adalah seperti menyerupai, maka haram penggunaan tersebut. Tetapi kalau kita menggunakan perkara tersebut dengan niat yang kita tidak mahu menyerupai mereka dan ia hanya untuk memberi manfaat kepada kita supaya menyenangkan kita semua, maka ia harus untuk kita gunakan. Seperti yang kita selalu dengar macam baju-baju blazer, kemeja, semua tu, itu bukan satu unsur Islam, pakaian Islam bukan. Sedangkan Islam menggunakan baju-baju yang labuh seperti jubah ke baju kurung. Melayu Islam menggunakan baju kurung dan pakai pakaian yang labuh pada zaman dulu. Tapi penggunaan baju kemeja semua, seluar dan yang lain-lain, tie semua, itu bukan salah untuk kita orang digunakan sebab dia bukan mengikut sebarang unsur-unsur orang bukan Islam. Dia tak mengikut kepada ajaran agama Kristian. Agama Kristian, pakaian dia orang berbeza dengan pakaian kemeja semua tu. Lepas tu kita nak tengok kesan al-tasyabuh. Dalam Islam ni, tindakan umat Islam yang melakukan perbuatan menyerupai agama lain bukan saja ditegah, malah hukumnya haram di sisi syariat Islam mengikut niat mereka. Islam telah mengharamkan penyerupaan agama lain, terutamanya melibatkan unsur kepercayaan. Jadi kalau kita nak ikut menyerupai ilmu agama lain seperti memakai pakaian seolah-olah Santa Claus, ia adalah haram kerana wujud kepercayaan dan amalan yang ditolak oleh agama Islam. Dia haram disebab menyerupai agama lain mengakibatkan kekafiran diri. Kita akan kafir sebab kita seolah-olah kita macam sanjung agama mereka. Lepas tu penyembahan berhala sujud kepada unsur semula jadi adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pun jatuh haram juga.
dan dia akan murtad daripada agama Islam. Jadi kita kena tengoklah kesan al-tasyabuh ni berbeza. Dia depends on our niat. Ada yang baik seperti penggunaan garfu semua yang dia membawa lebih banyak kebaikan kepada kita. Itu adalah harus untuk digunakan, tapi kalau kita seolah nak menyerupai agama lain, itu memang kita patut jauhi daripada itu dan kita patut berhati-hati supaya kita tak terjemurus dengan perkara-perkara tersebut. Kesimpulan apa yang kita boleh belajar daripada tajuk ni, Islam dia telah meletakkan garis panduan bagi menenangi daripada kita terpengaruh oleh budaya luar. Lepas tu kaedah fiqh ni dapat diaplikasikan dalam isu tasyabuh atas niat perlakuan, skop pengajaran dan aspek pengecualian. Macam tak semua benda kita boleh cakap, contohlah kalau tak adanya aplikasi kaedah fiqh dalam seharian, macam orang tak ada pun tak tahu pun tentang kaedah fiqh ni, orang mesti akan cakap kau ni apalah tiru ni, mesti kafir apa semua. Mesti orang akan mula macam pandangan orang lain mula macam bercanggah lah. Maksudnya dia cakap mana boleh buat ni, mana boleh berinai apa semua. Sebab tu lah kaedah fiqh ni wujud. Maksudnya aplikasi macam niat, yakin semua tu wujud bagi kita nak menyelesaikan lagi masalah ni. So masyarakat Islam di Malaysia perlulah berjaga-jaga supaya kita tak mengikuti elemen dalam at-tasyabuh yang diorang tanpa disedari. Maksudnya tak salah untuk kita meniru, tapi janganlah sampai kita berlebihan. Macam persandingan ke apa-apa, jangan kita berlebihan. Macam pemakaian Santa Claus semua, kita percaya pada agama mereka. Okey, itu sahaja dari kami. Sedikit tambahan, penggunaan at-tasyabuh ni pun macam apa kawan-kawan saya telah terangkan, penggunaan at-tasyabuh ni bukanlah kita haramkan secara totalnya. Bukan penggunaan at-tasyabuh ni bukan kita cakap tak boleh, bukan. Dia macam kalau kita guna dengan niat kita yang baik, dengan kita yang betul. Contohnya saya ambil dalam satu peristiwa Perang Khandaq. Ketika Perang Khandaq itu, Nabi SAW menyuruh tentera Islam untuk menggali parit, untuk membuat satu parit supaya dapat kelebihan untuk menentang musuh ketika itu. Walaupun menggali parit bukan adalah satu budaya, bukan satu penggunaan orang Islam. Tapi orang bukan Islam, walaupun penggunaan menggali parit itu bukanlah satu budaya daripada budaya orang Islam, tapi Rasulullah SAW menggunakan benda itu adalah supaya boleh dapat kelebihan untuk dalam menentang musuh. Sekian saja daripada kami dalam menerangkan tajuk mengenai at-tasyabuh. Semoga sedikit sebanyak yang kami terangkan dapat memberi faedah dan dapat meningkatkan kefahaman kami sendiri dan kepada Ustaz agar dapat makan yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz.